Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Iqbal Ahmad dan ini adalah teori perpisahan sejagat. 3.0 Sains antara fakta dan auta. Hanya ada dua benda yang tiada batasan atau had, alam semesta dan kebodohan manusia. Dan saya tidak pasti tentang alam semesta. Petikan kata-kata Albert Einstein. Menurut Albert Einstein, kebijaksanaan manusia adalah sesuatu yang punya had, dan barangkali had kepada kebijaksanaan manusia sedang diukur dengan apa yang boleh dijelaskan melalui dapatan kajian saintifik, yakni apa yang boleh dinilai melalui pemerhatian berlandaskan logik. Logik pula adalah asas kepada cara pemikiran realisme yang menilai sesuatu kejadian berdasarkan realiti dunia dengan menolak segala sesuatu yang bersifat ajaib, dongeng, dan di luar penjelasan saintifik. Namun, karena sains masih terlalu muda, maka banyaklah batasan daripada aspek teknologi yang telah menghalang usaha sains untuk merungkai pelbagai misteri yang diketengahkan banyak hipotesis, sekaligus menjadi penghalang kepada penemuan fakta baru. Karena hal yang demikian, terbitlah teori evolusi Darwin, teori yang diangkat menjadi fakta daripada hipotesis yang tidak dapat diuji di dalam makmal, melainkan bergantung sepenuhnya terhadap hasil pemerhatian anatomi, paleontologi, antropologi, dan embriologi. Benar, ini adalah apa yang terjadi pada tahun 1859, yakni 163 tahun lalu. Kini, teknologi sudah maju jauh ke hadapan, dan lebih banyak pengetahuan baru telah berjadi rungkai menggunakan teknologi sophisticated abad ini. Namun, mengapa Origin of Species Charles Darwin masih relevan sehingga kini? Menurut Theodosius Dobzhansky, tiada apa yang masuk akal mengenai kajian kehidupan, yakni biologi, kecuali jika ianya dilihat atau dinilai daripada perspektif evolusi organisme. Cabang biologi berkaitan proses evolusi hidupan adalah cabang yang terhasil daripada sisi theoretical juga fundamental science. Perbezaan antara pengetahuan praktikal dan yang bersifat theoretical pula terletak pada cara pengaplikasian pengetahuan itu sendiri. Dalam cabang biologi umpamanya, pengetahuan yang bersifat theoretical adalah lebih banyak dibincangkan melalui penerbitan jurnal-jurnal saintifik. Misalnya tentang kesan suntikan sesuatu vaksin yang diuji ke atas tikus di makmal. Sebaliknya, pengetahuan yang lebih praktikal boleh dilihat melalui suntikan vaksin yang diberikan secara meluas kepada manusia untuk melindungi masyarakat daripada jangkitan virus. Dalam konteks perkembangan pengetahuan itu sendiri, senang disimpulkan bahwa pengetahuan yang bersifat teoretikal itu adalah asas yang menerbitkan sesuatu yang praktikal. Pengetahuan yang banyak bergantung pada teori adalah pengetahuan yang masih belum difahami sepenuhnya, yakni pengetahuan yang masih berlegar pada tahap fundamental, asas. Pada abad ke-21 kini, meskipun banyak teori sains yang telah diterokai dan difahami sepenuhnya, namun terdapat juga teori-teori yang masih belum dapat dirungkai dan dibuktikan sejauh mana kebenarannya. Antara yang cukup terkenal adalah teori berkenaan evolusi hidupan, satu teori yang mula menarik perhatian dunia sejak abad ke-19 lagi, khasnya melalui tokoh seperti Charles Darwin dan Jean-Baptiste Lamarck. Apa yang diketengahkan menerusi teori ini adalah idea bahwa semua hidupan berkongsi satu keturunan ataupun moyang yang sama, di mana hidupan di bumi bermula dengan organisme yang primitif dan ringkas, kemudian berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks dan modern pada masa kini. Dogma berkenaan proses evolusi boleh difahami sebagai satu proses penaiktarafan upaya organisme melalui perubahan struktur fisikal, fenotip, dan genetikal, genotip, yang mewujudkan generik khusus untuk membezakan organisme modern daripada primitif. Hal yang barangkali boleh dilihat menerusi perbandingan antara spesies manusia belangkas dan bakteria. Selain itu, penaiktarafan keupayaan organisme juga adalah satu proses yang dipercayai berlaku secara sistematik dan bukannya secara rawak, yang mana keupayaan baru ataupun yang telah ditambah baik diperolehi oleh organisme atas tekanan dan juga dorongan daripada faktor persekitaran. Seterusnya, proses evolusi melalui penaiktarafan upaya turut mengetengahkan ide bahwa sesuatu keupayaan adalah diwarisi dan boleh juga diperolehi. Idea berkenaan pewarisan dan juga perolehan ciri atau keupayaan hari ini lebih dikenali dengan cabang pemikiran Darwinisme dan Lamarckian. Darwinisme mengetengahkan teori keberlangsungan hidup yang terkuat, di mana hanya spesies yang kuat akan terus hidup dan dapat mewariskan ciri yang dimiliki kepada generasi seterusnya, manakala spesies yang lemah pula akan sedikit demi sedikit disingkirkan sehinggalah pupus daripada sesebuah ekosistem. Teori Lamarckian sebaliknya mencadangkan bahwa spesies yang lemah akan berusaha untuk menjadi kuat dengan cara memperolehi ciri atau keupayaan baru.
Apa yang dimaksudkan dengan organisme yang kuat dalam kedua konteks tersebut pula bukanlah merujuk kepada kekuatan fisikal individu ataupun spesies semata. Sebaliknya lebih berfokus pada keupayaan sesuatu organisme tersebut untuk beradaptasi, berubah, dan mendapatkan ciri-ciri yang dapat membantu keberlangsungan hidup spesiesnya. Realitinya, sekuat manapun fisikal seekor singa, sepanjang manapun hayat seekor kura-kura, atau sebijak manapun otak manusia berpikir, tiada satu individu dalam mana-mana spesies pun di atas muka bumi ini yang secara sendirinya boleh hidup kekal selama-lamanya. Oleh yang demikian, keupayaan kolektif sebagai satu spesies adalah jalan terbaik untuk memastikan sekurang-kurangnya spesies tersebut tidak pupus daripada atas muka bumi ini. Oleh itu, takrifan organisme yang kuat daripada perspektif biologi adalah rujukan pada keupayaan organisme untuk menghasilkan waris yang banyak. Hal ini menyebabkan bakteria yang menggunakan cara pembahagian binari dilihat sebagai organisme terkuat, karena meskipun kecil, tetapi ia mampu membiak dengan banyaknya dalam tempo masa yang sangat singkat. Namun begitu, proses pembagian binari tidak dapat mewujudkan variasi dalam spesies, dan ini adalah satu kelemahan yang menyebabkan spesies bakteria dengan mudahnya dapat dihapuskan melalui penggunaan antibiotik seperti penicillin. Variasi dalam biologi adalah rujukan kepada perbedaan ciri genotip dan fenotip yang wujud antara individu dalam suatu spesies. Dan dalam spesies manusia, variasi ini senang disandarkan pada takrifan kaum. Teori keberlangsungan hidup yang terkuat menjelaskan bahwa signifikan kewujudan variasi dalam sesuatu spesies itu adalah untuk meneruskan keberlangsungan hidup spesies berkenaan. Kewujudan variasi antara individu akan membolehkan setiap individu memberikan tindak balas yang berbeza terhadap suatu ancaman atau tekanan daripada persekitarannya, umpamanya daripada wabak penyakit yang boleh membunuh. Menariknya, cara utama untuk mewujudkan variasi dalam spesies manusia adalah dengan pembiakan melalui hubungan seksual antara lelaki dan perempuan, yakni hubungan natural yang ditentang oleh golongan lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer (LGBTQ), yang pula mendapat sokongan padu gerakan feminisme modern.